Nama saya Ariz Al-Maktoum, chef dan pemilik 7 restoran fine dining di Dubai. Semua orang dalam keluarga tahu, jika Anda ingin majlis santapan di Raja menjadi sunyi sepi dalam masa 10 saat, cukup dengan saya masuk dan berkata, "Malam ini kita hidangkan masakan Melayu tradisional." Saya sentiasa mentertawakan kata-kata itu. Pada pandangan saya, masakan Melayu hanyalah makanan tepi jalan yang berbau hanyir belacan, pedas, menyengat cili padi, dan hanyalah makanan orang miskin di pasar malam, bukan sesuatu yang patut diletakkan di atas meja emas kerabat diraja. Saya pernah menulis ulasan dalam majalah bertaraf antarabangsa. Jika Anda mahukan rasa yang keliru dan membakar, pergilah ke Kuala Lumpur, tetapi jika Anda mahu merasai keanggunan rasa, kekal di Dubai. Kolom itu dikongsi secara meluas sehingga menjadi meme dalam kalangan chef Arab. Namun, suatu hari, Sheikh Mohammed bin Zayed memanggil saya menghadap. Baginda bertitah dengan nada lembut tetapi tegas, "Ariz, kamu akan menjadi chef utama untuk jamuan makan malam menyambut tetamu penting dari 10 negara dan kamu mesti ada sekurang-kurangnya 1 hidangan Melayu di atas meja." Saya hampir rebah. "Ampun tuanku, mohon Baginda mempertimbangkan semula." Baginda hanya menggeleng dan bertitah dengan 1 ayat. "Beta dengar kamu terlalu menghina masakan Melayu. Oleh itu, kamu mesti pergi belajar sendiri ke Kuala Lumpur selama 3 hari. Jika kamu kembali dan masih berfikiran sama, beta tidak akan memaksa. Saya tiada pilihan." 3 hari kemudian, saya mendarat di Clear dengan rasa jijik penuh di kepala. Udara lembab dan panas menerpa wajah saya seperti tuala basah. Ramai orang sehingga saya hampir tidak dapat bernafas. Pengumuman bergema dalam bahasa Melayu yang saya tidak faham sepatah pun. Saya mengangkat tangan menutup hidung tanpa sedar. Van VIP yang diaturkan oleh kerabat diraja tersekat di tengah-tengah jalan Tun Razak selama hampir sejam. Kesesakan lalu lintas membuat saya rasa nak menangis. Saya membuka tingkap dan melihat sekeliling, hanya melihat motosikal berdesup di hadapan kereta, taksi berbunyi bising, dan bau asap egsos bercampur bau makanan tepi jalan menusuk masuk ke dalam kereta. Saya merungut dalam hati, inilah Malaysia. Akhirnya, kereta bergerak, tetapi perkara yang mengejutkan saya ialah apabila sebuah ambulans memasang siren, semua kereta di hadapan, sama ada Mercedes atau motosikal Grab, semuanya mengelak serentak tanpa ada yang membunyikan hon pun. Saya mengerutkan dahi, mengapa perlu membuang masa untuk ambulans? Di Dubai, kita ada lorong khas untuk kerabat diraja. Pemandu itu tersenyum dan menjawab dalam bahasa Inggris dengan lohat Melayu. "Di sini, kami percaya semua nyawa manusia adalah sama, Tuan. Tidak kira dia miskin atau kaya." Saya ketawa dalam hati. "Sama? Kalau sama, mengapa masih miskin begini?" Dia tidak menjawab, tetapi tersenyum lebih lebar. Saya tiba di hotel bertaraf 6 bintang di kawasan KLCC. Suite yang saya diami berharga 20,000 semalam, tetapi saya masih rasa terlalu murah. Langsir nipis, sehingga saya boleh nampak pemandangan bangunan pencakar langit yang sedang dibina, berdebu. Saya segera mengambil telefon dan memuat naik story. Hari pertama di Kuala Lumpur, kota paling sesak di dunia. Sebelum tidur, saya menerima mesej daripada chef besar diraja. "Esok pagi, jam 7 pagi, seseorang akan menjemput Anda ke pasar yang sebenar." Saya membalas, "Saya tidak berminat dengan pasar tepi jalan. Saya mahu restoran fine dining sahaja." Dia tidak membalas apa-apa. Keesokan paginya, van berhenti di hadapan lobi, tepat pada masanya. Pemandu itu seorang lelaki berusia 50-an, memakai baju polo putih bersih. Dia menghulurkan tangan bersalaman dengan hormat. "Assalamualaikum Encik Ariz. Saya Pak Abu. Saya akan bawa Encik ke pasar pagi Chowkit." Saya naik kereta dengan rasa sangat bosan. Tetapi apa yang akan saya hadapi dalam masa 3 jam akan datang akan membuat saya terdiam, dan itulah permulaan 3 hari yang akan mengubah saya selamanya. Saya masih belum sedar bahawa belacan yang saya anggap berbau busuk akan menjadi bahan yang saya tuang ke atas hidangan kerabat di Raja Dubai dalam masa beberapa bulan. Tetapi kini, saya masih Ariz yang sama, yang mentertawakan Malaysia dan akan bertemu dengan kebenaran paling menyakitkan dalam hidupnya sendiri. Hari kedua, saya di Kuala Lumpur bermula dengan rasa jengkel tahap 10. Van Pak Abu,
membelok masuk ke lorong kecil yang penuh dengan kereta sorong menjual barangan. Bau minyak menggoreng bercampur bau ikan masin menusuk hidung sebaik sahaja saya membuka tingkap. Saya mengangkat lengan baju menutup hidung tanpa menghiraukan pandangan Pak Abu. Dah sampai Pasar Chow Kit, katanya sambil tersenyum lebar. Saya melangkah keluar dari kereta dengan kasut kulit Itali mahal. Lantai pasar basah dan becak daripada air ais cair. Ada sisa-sisa sayur hijau terapung dalam air bertakung. Seorang makcik menjerit memanggil pelanggan dengan suara nyaring sehingga saya terkejut. Saya berundur setapak secara automatik. Tempat ini? Saya bertanya dengan suara serak. Ya, Encik Aris, jawab Pak Abu. Pasar basah sebenar orang Kuala Lumpur. Saya melihat sekeliling. Tiada bumbung, tiada pendingin hawa sejuk, tiada lampu LED cantik, tiada papan harga digital. Hanya gerai kayu lama yang tersusun rapat sehingga sukar untuk berjalan. Seorang makcik memakai baju singlet lama duduk mencangkung mengupas kelapa dengan parang besar. Kanak-kanak kecil berlari bermain di tengah-tengah timbunan sampah basah. Saya rasa seperti tersasar ke dunia lain, dunia yang saya tidak pernah mahu sentuh. Pak Abu berjalan ke hadapan menuju kepada seorang penjual. Makcik Leha, pelanggan saya dari Dubai. Nak tengok barang baik pasar kita. Makcik Leha mendongak, tersenyum sehingga matanya sepet. Oh, Arab kajak. Nak cuba nasi lemak sambal makcik? Dia segera mencedok nasi lemak ke atas daun pisang dan menghulurkannya kepada saya. Saya berundur lagi. Terima kasih, tapi saya baru sahaja bersarapan. Makcik Leha ketawa kuat. Alahai, tak selera ke? Mari makcik buatkan sambal belacan pedas biar menyengat dulu. Sebelum saya sempat menolak, dia mula menumbuk cili dan belacan dalam lesung batu, bunyi tuk, tuk, tuk bergema. Bau cili kering pedas menusuk sehingga hidung saya pedih. Saya berpaling melihat Pak Abu meminta pertolongan, tetapi dia tersenyum lebih lebar. Cubalah Encik Aris. Betul-betul terbaik. Saya mahu menolak, tetapi takut biadab. Jadi saya menghulurkan tangan menerima sudu yang Makcik Leha hulurkan. Gigitan pertama, saya hampir menjerit. Pedas sehingga lidah kebas, masam sehingga air mata bergenang. Tetapi mengapa ia sangat sedap? Keempat-empat rasa itu seimbang dengan menakjubkan. Pedas, masam, manis, masin. Semuanya bertempur dalam mulut dan menjadi muzik. Saya berdiri kaku selama 3 saat. Makcik Leha ketawa terbahak-bahak. Macam mana, Arab kacak? Saya takut hilang air muka, jadi saya mengangguk perlahan. Tidaklah teruk. Pak Abu ketawa terbahak-bahak. Tidak teruk? Mari saya bawa Encik lihat barang yang lebih baik. Dia membawa saya berjalan, melalui kedai menjual udang galah besar yang masih menggelecek misai dalam besen, melalui kedai menjual herba yang berbau harum kuat sehingga saya terpaksa berhenti menghidu, melalui kedai menjual sambal yang botolnya tersusun ratusan biji. Setiap tempat yang kami lalui, penjual akan menghulurkan barang untuk saya rasa tanpa bertanya. Mangga masam dicicah sambal, kuih bakar pandan panas-panas, sate ayam yang dicucuk panjang. Saya mula merasa pelik. Mengapa makanan yang kelihatan begitu kotor ini begitu sedap? Kemudian kami tiba di kedai menjual ikan kembung segar dari Selat Melaka. Pemilik kedai seorang lelaki tua berambut putih. Dia mengangkat ikan kembung yang baru dipanggang di atas api kepada saya. Baunya harum semerbak di seluruh pasar. Cubalah, nak, ikan segar. Baru mati pukul 4 pagi tadi. Saya teragak-agak, tetapi akhirnya mencari isi ikan bakar dan memasukkannya ke dalam mulut. Ia rangup di luar, lembut di dalam, harum, manis, masin, sempurna. Saya makan 3 suap tanpa sedar. Lelaki tua itu ketawa perlahan. Arab suka ikan Melayu, ya? Saya mengangguk tanpa berfikir. Dan dia mengucapkan ayat yang tidak akan saya lupakan. Arab ada padang pasir. Kami tiada. Tapi kami ada lautan. Arab ada minyak. Kami tiada. Tapi kami ada budi bahasa dan rasa. Arab ada banyak wang. Tapi kami ada rasa. Saya berdiri kaku. Pak Abu menepuk bahu saya perlahan. Mari kita teruskan. Banyak lagi yang akan mengejutkan Encik. Dalam perjalanan pulang, saya senyap sepanjang masa. Di kepala saya hanya berlegar-legar imej pasar yang kotor, tetapi penuh dengan kehidupan. Orang yang tersenyum walaupun letih, kanak-kanak yang berlari bermain di tengah-tengah bau makanan. Makcik yang memanggil pelanggan dengan ketawa.
Saya mula merasakan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan, seperti ada sesuatu yang merayap masuk ke dalam hati saya, dan ia perlahan-lahan menelan kesombongan saya. Petang itu, saya kembali ke hotel dengan perut kenyang. Saya membuka nota di telefon dan menaip mesej kepada chef besar diraja. Saya mungkin perlu memohon maaf kepada baginda. Saya belum faham semuanya, tetapi saya mula sadar betapa silapnya saya selama ini. Saya memadamkan mesej itu dan menaip semula. Esok, saya mahu belajar memasak masakan Melayu. Tolong carikan seorang guru yang baik untuk saya. Saya menekan hantar tanpa sedar apa yang saya lakukan. Malam itu, saya bermimpi tentang belacan. Bermimpi tentang rasa pedas, manis, masin. Dan bermimpi tentang wajah Makcik Leha yang tersenyum kepada saya di tengah-tengah pasar yang pernah saya hina. Saya bangun dengan perasaan yang belum pernah saya alami sebelum ini. Rasa ingin tahu yang akan membawa saya kepada perkara yang paling saya takuti, menerima bahawa saya salah. Pagi hari ketiga saya bangun siawal jam 5 pagi. Bukan kerana jet lag, tetapi kerana saya takut terlewat. Pak Abu sudah menunggu di lobi sejak jam 6.30 pagi. Dia bersalaman dan menghulurkan beg kertas coklat. Nasi lemak bungkus dan kopi panas, encik. Makan sebelum pergi belajar memasak. Saya menerimanya dengan rasa malu. Semalam saya masih menghina pasar, hari ini saya makan nasi lemak dari beg kertasnya sendiri. Kereta membawa kami ke pinggir bandar, melalui jambatan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, melalui kawasan yang tidak pernah saya sangka didiami orang. Rumah kayu lama berderet di tepi sungai. Motosikal Grab beratur di hadapan simpang. Akhirnya, kami berhenti di hadapan sebuah rumah kayu 2 tingkat beratap zinc. Papan tanda kayu bertulis tangan, Dapur Kampung Puan Haja Aminah, kelas masakan Melayu asli. Saya melihat papan tanda itu dan ketawa dalam hati. Sekolah memasak yang kelihatan seperti rumah orang miskin. Pak Abu tersenyum. Puan Haja Aminah pernah memasak untuk Ratu Elizabeth ketika melawat Malaysia 30 tahun lalu, encik. Tapi dia memilih untuk pulang ke kampung lama kerana mahu mengajar generasi muda secara percuma. Pintu kayu terbuka. Seorang wanita tua berambut putih sepenuhnya dengan baju kurung keluar menyambut. Badannya kecil tetapi matanya tajam seperti pisau dapur. Arab datang nak belajar masak Melayu, ya? Puan Aminah bersalaman dengan saya. Saya bersalaman kembali tanpa sedar. Ya, Puan, saya datang nak minta maaf kerana pernah menghina masakan Melayu. Saya terlepas cakap. Puan Aminah ketawa kuat sehingga badannya terhuyung-hayang. Tak perlu minta maaf, nak. Hari ini Makcik akan tunjukkan sendiri apa itu masakan Melayu. Dia membawa saya masuk ke dapur. Dapur yang membuat saya terkejut sehingga tidak terkata. Dapur gas lama yang berkarat. Kuali besi hitam yang digunakan lama sehingga berkilat, pisau dapur yang pemegang kayunya patah separuh tetapi bilahnya sangat tajam. Peti sejuk jenama lama yang masih ada pelekat tahun baru 1995. Saya melihat sekeliling dan bertanya perlahan, Puan, mengapa tidak tukar peralatan baru? Puan Aminah mengambil botol belacan dan menggoncangnya. Peralatan baru tidak boleh membuat makanan sedap, nak. Apa yang membuat makanan sedap adalah tangan dan hati orangnya. Dia membuka bakul besar. Di dalamnya penuh dengan limau nipis hijau, bawang merah, cili padi kampung, dan daun limau purut segar. Hari ini kita akan buat rendang ayam dan asam pedas ikan segar. Saya mengangguk, tetapi dalam hati masih berfikir, mudah sahaja. Puan Aminah menyalakan dapur gas. Api biru menyala tinggi sehingga saya terkejut. Dia mengambil santan segar dari kelapa yang baru dikukur pagi tadi dan menuangnya ke dalam kuali. Bau harum santan segar merebak ke seluruh rumah. Saya menghidu tanpa sedar. Pernah cium bau santan segar macam ini? Puan bertanya. Saya menggeleng. Dia mencedok santan dan memberi saya rasa satu sudu. Ia manis, berkrim, harum, sehingga saya menutup mata secara otomatik. Kemudian Puan Aminah mula menumbuk rempah rendang. Bunyi lesung batu tuk-tuk berirama seperti muzik. Dia tidak menggunakan pengisar, tidak menggunakan lesung marmar mahal. Hanya menggunakan lesung batu kayu lama yang tepinya pecah. Mengapa tidak guna pengisar? Saya bertanya. Puan tersenyum. Pengisar membuat rempah panas terlalu cepat. Rasanya akan pahit, tetapi lesung batu menumbuk perlahan,
Ia akan melepaskan bau harum sedikit demi sedikit. Saya berdiri melihat dia menumbuk rempah rendang untuk masa yang lama. Peluh mengalir di mukanya, tetapi dia masih tersenyum. 30 menit berlalu. Pes rempah rendang berwarna kuning kemerahan yang pekat berada dalam lesung. Puan memasukkannya ke dalam kuali santan yang sedang mendidih. Bau daun limau purut dan serai menusuk sehingga air liur saya meleleh. Saya berdiri menggigil. Cubalah. Puan mencedok sedikit ke dalam sudu kecil dan menghulurkannya kepada saya. Saya meniupnya dan menyuapkannya ke dalam mulut. Ia pedas membakar, tetapi tidak menyakitkan tekak. Ia manis dari santan, tetapi tidak muak. Ia harum rempah sehingga saya ingin menangis. Mengapa? Mengapa ia begitu sedap? Saya bertanya dengan suara bergetar. Puan Aminah menjawab perlahan. Kerana kita buat dengan hati, nak. Arab buat makanan dengan wang, tetapi orang Melayu buat makanan dengan kasih sayang. Saya berdiri kaku. Kemudian, Puan mengajar saya membuat asam pedas. Dia menggunakan kuali yang sama yang baru selesai membuat rendang, tidak membasuh kuali. Bau rendang yang melekat pada kuali akan membuat asam pedas lebih harum. Saya cuba menggoreng sendiri. Tangan saya menggigil sehingga isi ikan koyak. Udang terlepas dari sudip. Puan Aminah ketawa. Tak apa, nak. Masak asam pedas kena dengan hati, bukan dengan tangan. Akhirnya, hidangan asam pedas, saya tidak cantik. Isi ikan terkoyak, kuah cair sedikit. Tetapi Puan mencedoknya dan mengangguk. Sedap, nak. Ada hati. Saya makan asam pedas yang saya buat sendiri. Ia tidak sempurna, tetapi saya menangis tanpa sedar. Puan Aminah duduk di sebelah saya. Pernahkah kamu terfikir, mengapa Arab kaya, tetapi ramai orang Arab masih sedih? Saya diam. Kerana Arab ada segala-galanya kecuali kebahagiaan dari perkara kecil. Tetapi orang Melayu miskin. Tetapi kami bahagia dari rasa sambal belacan sekeping, dari senyuman seorang makcik penjual, dari ketawa di pasar. Saya menundukkan kepala. Petang itu, Pak Abu membawa saya pulang ke hotel. Dalam perjalanan, saya melihat papan iklan jamuan makan malam antarabangsa di Dubai. Majlis yang saya mesti menjadi chef utama dalam masa 3 bulan. Saya mengambil telefon dan menaip mesej kepada chef besar di Raja. Saya minta tukar menu. Saya akan hidangkan rendang dan asam pedas. Tetapi saya akan menjadikannya menu yang akan membuat kerabat di Raja Dubai senyap dalam masa 10 saat. Saya menekan hantar. Kemudian saya mengangkat tangan bersalaman dengan Pak Abu. Terima kasih kerana membawa saya berjumpa Puan Aminah. Pak Abu tersenyum. Esok masih ada yang akan mengejutkan encik. Saya menutup mata. Kepala saya penuh dengan bau santan, bau daun limau purut, dan air mata saya sendiri. 3 hari di Kuala Lumpur. Saya masih belum separuh jalan, tetapi saya sudah tahu saya kalah. Kalah kepada Malaysia. Kalah kepada sebotol belacan. Kalah kepada seorang makcik yang tidak mempunyai dapur gas baru pun, tetapi mempunyai hati yang lebih besar daripada seluruh padang pasir. Dan itulah penghujung Aris yang lama dan permulaan Aris yang baru, yang akan kembali ke Dubai dengan kebenaran yang tidak mahu didengari oleh sesiapa. Makanan terhebat di dunia tidak lahir di dapur emas, tetapi lahir di dapur kayu lama yang penuh dengan kasih sayang. Petang hari ketiga, saya menerima panggilan telefon dari Dubai. Suara chef besar di Raja kedengaran marah. Aris, kamu sudah gila. Betul ke kamu nak letak asam pedas dan rendang atas meja di Raja? Saya diam selama 3 saat, kemudian menjawab dengan nada yang belum pernah saya miliki sebelum ini. Ya, betul. Dan saya akan buat baginda senyap dalam masa 10 saat. Sebelah sana senyap seketika sebelum mengeluh panjang. Kalau begitu, kamu mesti buktikan kepada beta dahulu. Esok pagi, jawatan kuasa merasa buta akan datang ke Kuala Lumpur. Jika menu Melayu kamu gagal, kamu akan dilucutkan jawatan chef utama serta-merta. Saya meletakkan telefon, tangan saya menggeletar. Malam itu, saya tidak dapat tidur. Saya berjalan mundar-mandir di suite mewah. Saya membuka komputer, melihat resipi fine dining saya sendiri di Dubai. Foie gras, Wagyu A5, kaviar, semuanya sempurna. Semuanya mahal berkilauan. Tetapi mengapa saya rasa ia kosong? Saya mengambil telefon dan menghubungi Puan Aminah pada jam 2 pagi. Puan, saya perlukan bantuan.
Puan menjawab dengan suara mengantuk tetapi ketawa perlahan. Mari, nak, makcik ada satu bilik kosong untuk kamu. Pagi hari keempat, saya membawa beg pakaian berisi pakaian chef saya ke rumah Puan. Puan bersalaman dan membawa saya masuk ke dapur kecil yang pernah saya hina semalam. Hari ini kita akan buat menu yang akan membuat kerabat di Raja Dubai senyap betul-betul, kata Puan. Kemudian mengambil bakul dan keluar ke pasar sejak jam 5 pagi. Saya mengikut. Kali ini saya tidak menutup hidung lagi. Kami membeli udang galah besar, kelapa kampung, serai segar, cili padi kampung. Puan memberitahu saya, barang baik tak perlu mahal, tapi mesti segar. Setibanya di rumah, Puan suruh saya menumbuk rempah rendang sendiri. Saya menumbuk sehingga lengan saya menggigil. Air mata mengalir. Puan memegang tangan saya dan berkata perlahan, tumbuk perlahan, nak, biar cili itu bernafas. Saya terus menumbuk sehingga rempah rendang harum semerbak. Kemudian, Puan suruh saya membuat rendang foie gras. Ya, foie gras yang pernah saya agung-agungkan sebagai yang terbaik di dunia. Puan memasaknya dalam kuah rendang yang saya tumbuk sendiri. Saya terkejut sehingga menjerit. Puan, ini akan merosakkan bahan. Puan tersenyum. Nanti tahu sendiri. Dia mencedok foie gras yang masak sempurna, meletakkannya di atas daun pisang, menuang kuah rendang yang santannya sudah pecah minyak dengan cantik, dan menabur hirisan daun limau purut yang sangat halus. Saya mencuba gigitan pertama. Foie gras lembut cair dalam mulut, tetapi dipukul oleh kuah rendang sehingga menghasilkan rasa baharu yang belum pernah saya tahu. Ia pedas membakar, harum, manis, masin, seimbang. Ia adalah perkahwinan antara kemewahan Perancis dengan keaslian Melayu. Saya berdiri menggigil. Puan meneruskan dengan asam pedas, tetapi kali ini menggunakan udang harimau besar dari Dubai yang saya tempah penerbangan khas, digoreng dalam kuali hitam lama Puan. Diletakkan air asam Jawa yang Puan masak sendiri, diletakkan belacan dari pasar Chowkit. Saya menggorengnya sendiri sehingga asap memenuhi dapur. Puan mencedoknya ke dalam pinggan, menabur kacang tanah goreng dan serbuk cili. Saya merasainya. Ia adalah asam pedas yang paling sedap yang pernah saya makan dalam hidup saya. Walaupun menggunakan kuali lama, dapur lama, tetapi rasanya sempurna. Jam 3 petang, jawatan kuasa merasa dari Dubai tiba. 4 orang memakai sut hitam, kasut kulit buaya. Mereka duduk di meja kayu lama di rumah Puan tanpa berkata apa-apa. Puan Haja Aminah menghidangkan rendang foie gras sebagai yang pertama. Saya berdiri kaku. Jawatan kuasa pertama mencedoknya ke dalam mulut. Dia senyap selama 10 saat dan meletakkan sudu. Ini apa? Saya menjawab dengan suara bergetar. Rendang foie gras, tuanku. Dia memandang muka saya dan mengucapkan ayat yang tidak akan saya lupakan. Beta sangka. Beta pernah makan foie gras terbaik di dunia. Tapi beta silap. Jawatan kuasa kedua mencuba asam pedas. Dia berhenti mengunyah dan menutup mata. Pedas. Tapi sempurna. Jawatan kuasa ketiga dan keempat tidak berkata apa-apa. Mereka hanya makan sehingga habis pinggan. Akhirnya, ketua jawatan kuasa bersalaman dengan Puan Aminah, kemudian berpaling kepada saya. Aris, kamu akan menjadi chef utama jamuan ini, dan menu Melayu mesti ada di atas meja utama. Saya melutut di situ, air mata mengalir tanpa sedar. Puan Aminah menepuk belakang saya perlahan. Jangan menangis, nak. Hari ini baru permulaan. Malam itu, saya menghubungi chef besar di Raja. Saya sudah lulus, Tuan. Dan saya akan buat baginda senyap dalam masa 10 saat. Betul-betul. Sebelah sana ketawa. Beta menanti. Saya meletakkan telefon dan berpaling kepada Puan Aminah. Puan, saya masih tidak faham semuanya. Tetapi saya mula tahu mengapa masakan Melayu hebat. Puan tersenyum. Esok makcik akan bawa kamu berjumpa orang yang akan membuat kamu faham lebih lagi. Saya menutup mata. Kepala saya penuh dengan rasa rendang foie gras, rasa yang menggabungkan kemewahan dengan kerendahan hati. Saya tahu saya sedang melangkah ke titik perubahan terbesar dalam hidup saya. Titik di mana saya mesti membuang kesombongan saya sendiri untuk menerima kebenaran yang menyakitkan tetapi indah. Kebenaran yang bernama masakan Melayu. Dan esok, saya akan bertemu dengan perkara yang akan membuat saya menangis lebih teruk daripada hari ini. Pagi hari kelima,
Saya bangun siawal jam 4.30 pagi. Puan Aminah sudah menunggu di hadapan rumah dengan sebuah motosikal lama. Dia melemparkan topi keledar warna merah jambu pudar kepada saya. "Naiklah, nak. Hari ini kita pergi jauh sikit." Saya melihat motosikal itu dan menelan air liur. "Puan, kita nak ke mana?" "Ke rumah adik Makcik di Kuala Kangsar. Dia memasak untuk majlis agama sudah 40 tahun. Saya naik membonceng tanpa berani bertanya apa-apa lagi. Motosikal itu meluncur keluar dari Kuala Lumpur. Ketika langit masih gelap, angin sejuk menerpa muka. Bau padi di luar sawah harum semerbak. 2 jam berlalu, kami berhenti di hadapan sebuah masjid lama di tepi Sungai Perak. Masjid yang tidak terkenal, tiada pelancong. Hanya ada jemaah dan penduduk kampung sedang bersedekah makanan senyap-senyap. Puan membawa saya berjalan mengelilingi belakang masjid. Di situ terdapat sebuah bangsal kayu tinggi dengan 3 dapur kayu api tersusun. Seorang lelaki tua berambut putih sedang menyalakan api dengan kayu kering. Dia ialah Pak Haji Yusof, adik Puan Aminah. Pak Haji bersalaman dengan saya dan tersenyum sehingga matanya sepet. "Arab datang nak belajar masak masjid, ya?" Saya bersalaman kembali. "Ya, Pak Haji. Saya nak tahu apa masakan Melayu yang paling asli." Pak Haji Yusof ketawa kuat sehingga burung terbang. "Masakan yang paling asli ialah masakan yang tidak meninggalkan walau sebutir nasi pun." Dia membawa saya melihat periuk nasi yang besar, sedang dikukus di atas dapur kayu api. Bau nasi baru harum semerbak sehingga air liur saya meleleh. Kemudian, Pak Haji suruh saya menolong menghiris kangkung Melayu dengan pisau tumpul. Saya menghiris sehingga jari saya hampir terpotong. Pak Haji ketawa dan memegang tangan saya perlahan. "Perlahan, nak. Kangkung kena hiris serong, biar panjang uratnya baru rangup." Hari itu kami membuat 4 jenis lauk untuk disajikan kepada jemaah dan masyarakat. Asam pedas ikan kembung, sambal goreng ikan bilis, sayur goreng dan bubur lambuk. Semuanya menggunakan peralatan dapur lama. Periuk tanah liat yang pecah mulut, kuali besi yang berkarat, tetapi bau yang keluar membuat saya tidak terkata. Jemaah selesai makan tengah hari, tiada siapa yang meninggalkan walau sebutir nasi pun. Penduduk kampung yang datang makan kemudian juga makan sehingga licin. Seorang kanak-kanak berlari kepada saya dan bersalaman. "Arab buat makanan sedap sangat. Terima kasih." Saya berdiri menggigil. Petang itu, Pak Haji Yusof membawa saya melihat kebun sayur di belakang masjid. Kebun kecil yang menanam segala-galanya dengan benih lama. Tiada baja kimia, tiada racun serangga. Arab ada wang untuk beli sayur organik dari Eropah, tapi kami tanam sendiri, makan sendiri, kongsi sendiri. Saya bertanya dengan suara bergetar. "Kalau tahun mana hujan tak turun?" Pak Haji tersenyum. "Kami kongsi lebih sedikit, tapi tiada siapa yang kebuluran." Saya menundukkan kepala. Petang itu, kami duduk makan bersama di bawah bangsal masjid. Satu dulang yang sama, sudu yang sama. Saya makan sambal belacan yang Pak Haji buat sehingga air mata mengalir, bukan kerana pedas, tetapi kerana saya baru tahu apa itu rasa sebenar. Pak Haji Yusof berkata perlahan, "Arab selalu fikir makanan yang baik mesti mahal. Tetapi Nabi Muhammad SAW ajar makanan yang baik ialah makanan yang membuat orang kenyang perut dan kenyang hati. Jika orang makan dan boleh tersenyum, itulah makanan yang terbaik." Saya menangis di situ. Menangis sehingga Pak Haji dan Puan terpaksa menepuk belakang saya memujuk. Malam itu, saya menghubungi chef besar diraja sekali lagi. "Saya takkan ambil rendang dan asam pedas saja, Tuan. Saya akan bawa sambal belacan dan ulam-ulaman naik ke meja diraja juga." Sebelah sana ketawa sehingga terbahak-bahak. "Kamu pasti sudah gila." Saya menjawab dengan nada yang paling stabil dalam hidup saya. "Saya baru waras buat kali pertama dalam hidup saya, Tuan." Saya meletakkan telefon dan berpaling kepada Pak Haji Yusof. "Pak Haji, boleh saya tinggal di sini lagi 2 hari?" Pak Haji tersenyum dan menepuk bahu saya. "Boleh tinggal selama-lamanya pun, nak. Masjid ini tidak akan menghalau orang yang mahu belajar." Malam itu, saya tidur di atas tikar mengkuang di bawah bangsal masjid. Mendengar bunyi cengkerik dan bunyi Sungai Perak mengalir perlahan. Saya menutup mata. Saya melihat imej kerabat di Raja Dubai sedang duduk mengelilingi dulang makan sambal belacan dan ulam. Saya tersenyum dalam kegelapan.
Saya sudah tahu apa yang akan saya lakukan dalam jamuan itu. Saya akan membuat orang yang pernah mentertawakan masakan Melayu senyap dalam masa 10 saat, bukan dengan kemewahan, tetapi dengan keikhlasan yang paling ringkas. Dan esok, saya akan berhadapan dengan ujian yang paling berat. Ujian yang akan membuat saya memilih antara reputasi kerabat di Raja Dubai dengan kebenaran yang baru saya temui. Pagi hari ke-6, saya bangun dengan bunyi ayam berkokok dan bau nasi lemak yang dimasak oleh Pak Haji Yusof sejak jam 4 pagi. Saya duduk di atas tikar mengkuang. Tangan saya masih terasa kelembapan sambal belacan malam tadi. Puan Aminah datang dengan telefon bimbit lama. "Ariz, ada orang dari Dubai telefon sejak jam 5 pagi." Saya mengangkat telefon dengan hati yang berdebar kencang. Suara chef besar di Raja kedengaran dingin. "Ariz, kamu ada 24 jam lagi. Jika menu Melayu kamu gagal dalam ujian rasa terakhir, kamu akan dilucutkan jawatan dan tidak akan dibenarkan masuk ke dapur diraja lagi." Saya menelan air liur. "Ya, saya faham." Sebelah sana senyap seketika sebelum menyambung. Dan ada berita buruk tambahan. Sheikh Khalid bin Fadzan telah mengumumkan akan menjadi jawatan kuasa merasa sendiri. Baginda ialah orang yang paling banyak mentertawakan masakan Melayu dalam kerabat diraja. Jika menu kamu tidak membuat baginda senyap dalam masa 10 saat, kamu tahu akibatnya. Saya meletakkan telefon, tangan saya menggeletar sehingga telefon jatuh ke lantai. Pak Haji Yusof berjalan masuk. "Apa yang berlaku, nak?" Saya menceritakan semuanya kepada Pak Haji. Pak Haji duduk di sebelah saya dan berkata dengan nada lembut, "Jika kamu takut kehilangan reputasi, itu bermakna kamu masih belum faham masakan Melayu yang sebenar. Masakan Melayu tidak pernah takut kepada sesiapa, kerana ia tidak pernah perlu membuktikan dirinya kepada sesiapa." Saya diam. Petang itu, Pak Haji Yusof membawa saya ke dapur besar masjid. Hari itu ada majlis kenduri besar. Penduduk kampung berkumpul membuat makanan untuk ribuan orang. Saya melihat pemandangan yang membuat saya hampir rebah. Orang miskin, orang kurang upaya, orang tua, anak yatim. Semua orang bekerja sama membuat makanan dengan senyuman. Seorang menumbuk sambal, seorang membasuh sayur, seorang membungkus nasi. Tiada siapa yang mengarah sesiapa, tetapi semuanya teratur. Saya bertanya kepada Pak Haji, "Pak Haji, mengapa sudi meluangkan masa membuat makanan percuma begini?" Pak Haji menjawab, "Kerana kami pernah lapar dulu, nak. Kami tidak mahu sesiapa pun lapar lagi." Saya berdiri menggigil. Petang itu, kami selesai membuat hampir 10,000 hidangan, tetapi perkara yang membuat saya menangis ialah tiada siapa yang meninggalkan walau secebis makanan pun. Setiap pinggan licin. Malam itu, saya sudah membuat keputusan. Saya akan membuat menu yang paling ringkas. Menu yang tiada seorang pun kerabat di Raja Dubai pernah makan sebelum ini. Sambal belacan, ulam, ikan kembung goreng, nasi lemak dan puding raja. Saya menghubungi chef besar di Raja pada jam 2 pagi. "Saya akan hidangkan ini sahaja, Tuan." Sebelah sana senyap seketika, sebelum menjerit, "Kamu betul-betul sudah gila." Saya menjawab dengan nada yang paling tenang dalam hidup saya. "Saya baru waras buat kali pertama, Tuan." Pagi hari ke-7, jet pribadi dari Dubai mendarat di Clear. Sheikh Khalid bin Fadzan tiba bersama 10 lagi jawatan kuasa. Saya menunggu di hotel dengan pakaian chef putih yang baru dijahit oleh Puan Aminah. Tiada logo di Raja, tiada perhiasan emas. Sheikh Khalid masuk dengan wajah dingin. Baginda memandang saya dan bertitah dengan nada yang didengari oleh semua orang dalam bilik itu. "Ariz, kamu akan membuat beta membuang masa dengan makanan tepi jalan, betul?" Saya bersalaman dan menjawab, "Mohon tuanku merasai dahulu." Saya mengangkat dulang kayu mengkuang dan meletakkannya di tengah-tengah meja emas. Sambal belacan dalam mangkuk tanah liat, ulam segar yang baru dipetik dari kebun masjid, ikan kembung goreng rangup yang digoreng oleh Pak Haji Yusof, nasi lemak dibungkus daun pisang, dan puding raja yang dibuat oleh Puan Aminah. Semua orang dalam bilik itu senyap sepi. Sheikh Khalid memandang dulang itu dan ketawa sinis. "Ini yang kamu akan hidangkan kepada kerabat diraja?" Saya menjawab perlahan, "Ya tuanku, kerana inilah makanan yang telah memberi makan kepada rakyat Malaysia selama ribuan tahun. Dan hari ini, mohon tuanku merasainya dengan hati yang kosong."
Baginda mengambil sudu dengan tangan yang sedikit menggeletar, mencedok sambal belacan gigitan pertama ke dalam mulut. 10 saat berlalu. Bilik itu senyap sepi. Syekh Khalid meletakkan sudu. Mata Baginda merah. Kemudian Baginda bertitah dengan nada yang menggeletar. Aris, beta sangka makanan yang baik mesti mahal. Tapi beta silap. Baginda berpaling memandang jawatan kuasa. Semua orang, sila rasa sekarang, semua orang mencedok dan makan. Tiada siapa yang berkata apa-apa. Hanya bunyi sudu berlaga dengan pinggan. 10 minit berlalu, dulang itu licin. Syekh Khalid mengangkat tangan mengesat air mata dan bertitah dengan nada yang paling lembut. Aris, jamuan ini, kamu akan menjadi chef utama dan kamu akan menghidangkan menu ini sebagai menu utama. Beta akan memastikan seluruh kerabat diraja tahu bahawa kehebatan sebenar bukan terletak pada harga, tetapi pada rasa yang membuat orang tersenyum. Saya melutut di situ, menangis tersak-esak. Puan Aminah dan Pak Haji Yusof berdiri di sudut bilik. Kedua-duanya bersalaman dengan Syekh Khalid. Syekh Khalid berpaling kepada mereka berdua. Beta berterima kasih kepada kalian berdua kerana membuat seorang Arab seperti beta tahu makna perkataan kenyang yang sebenar. Malam itu, saya menghubungi ibu saya di Dubai. Saya ceritakan semuanya. Ibu menangis melalui telefon. Anakku, ibu sangat bangga denganmu, saya menjawab. Saya tidak buat untuk reputasi, ibu. Saya buat untuk orang yang pernah lapar dan untuk orang yang masih lapar. Sebelum tidur, saya menulis nota ringkas kepada chef besar di Raja. Saya akan kembali ke Dubai esok dengan sebakul sambal belacan dan hati yang berubah selamanya. Saya menutup mata, bermimpi tentang kerabat di Raja Dubai yang duduk mengelilingi dulang makan sambal belacan dan tersenyum antara satu sama lain. Saya sudah tahu apa itu keajaiban sebenar. Ia bukan membuat orang kaya makan makanan orang miskin, tetapi ia adalah membuat orang kaya faham makna perkataan cukup. Dan esok, saya akan kembali ke Dubai sebagai Arab pertama yang membawa sambal belacan naik ke meja emas. Malam sebelum kembali ke Dubai, saya masih duduk di bawah bangsal masjid bersama Pak Haji Yusof dan Puan Aminah. Langit gelap sepenuhnya. Hanya ada bunyi cengkerik dan bunyi sungai Perak mengalir perlahan. Saya bertanya soalan yang tergantung dalam hati saya selama 7 hari. Pak Haji, Puan, kalau saya bawa sambal belacan naik meja di Raja dan mereka ketawa sinis. Kalau mereka kata saya memalukan kerabat di Raja, saya nak buat apa? Pak Haji Yusof menyalakan lampu pelita dan mengangkatnya ke muka saya. Cahaya malap menyerlahkan kedutan dan senyuman yang mendalam. Anakku, jika mereka ketawa sinis, itu bermakna mereka belum bersedia untuk faham. Tetapi jika walaupun seorang berhenti ketawa dan cuba merasa walau secebis, hari itu adalah kemenangan kita. Puan Aminah mengambil sambal belacan yang baru ditumbuk. Diletakkan di hadapan saya dalam mangkuk tanah liat lama yang pecah mulut, ditutup dengan kain pelikat. Bawa ini bersama kamu. Dan beritahu mereka bahawa ini adalah apa yang dimakan oleh orang Melayu sejak zaman Melaka tumbang. Kita terselamat dari peperangan, dari kebuluran, dari segala-galanya kerana ada sambal belacan dalam bakul ini dan segenggam nasi. Saya melutut di hadapan kedua-duanya sehingga dahi saya menyentuh lantai. Pagi hari ke-8, saya menaiki jet pribadi ke Dubai dengan satu beg pakaian sahaja. Di dalamnya hanya ada sehelai baju chef dan bakul sambal belacan yang diberikan oleh Puan Aminah. Sepanjang penerbangan 10 jam, saya tidak tidur. Saya menulis semula keseluruhan menu di atas kertas nota pesawat. Sambal belacan dengan ulam dari kebun masjid, ikan kembung goreng rangup dari pasar Chowkit, puding raja, rendang foie gras, dan pencuci mulut kuih bakar dari Pak Abu. Saya menamakan menu itu tulang kecukupan. Pesawat mendarat di Dubai ketika matahari terbenam. Padang pasir keemasan indah seperti biasa, tetapi saya melihatnya dan tidak merasakan apa-apa lagi. Sheikh Mohammed bin Zayed sedang menunggu saya di istana bersama 30 lagi kerabat diraja, termasuk Syekh Khalid yang paling banyak mentertawakan saya. Saya bersalaman dengan semua baginda cara Melayu. Ramai kerabat diraja berpandangan sesama sendiri dengan hairan. Syekh Mohammed bertitah dengan nada lembut. Aris, kamu ada hanya 1 jam. Buat beta terkesan. Saya berjalan masuk ke dapur istana. Dapur yang pernah menjadi milik saya.
Dapur yang penuh dengan peralatan bernilai jutaan ringgit. Hari ini, saya hanya menggunakan satu kuali yang saya minta dihantar segera dari Kuala Lumpur. Kuali besi hitam lama yang dihantar oleh Puan Aminah. Saya menyalakan dapur gas dan menuang minyak masak. Bunyi syah bergema. Bau kuali panas merebak. Saya membuka bakul sambal belacan Puan. Bau harum pedas menusuk ke seluruh dapur. Ramai chef Arab yang pernah menjadi anak buah saya menutup hidung. Saya tersenyum dan mencedok sambal ke dalam mangkuk tanah liat yang ditempah khas. Mengatur ulam yang direbus dengan cantik. Meletakkan ikan kembung goreng rangup di tengah. Membalut nasi lemak dengan daun pisang yang saya terbangkan sendiri dari pasar Chowkit. Kemudian, saya berjalan keluar, membawa dulang kayu mengkuang sendiri, tidak membenarkan pelayan membantu. Saya meletakkan dulang itu di tengah-tengah meja emas sepanjang 30 meter. Bilik itu senyap sepi. Sheikh Khalid memandang dulang itu dan ketawa terbahak-bahak. Ini apa? Makanan orang miskin dari Malaysia? Ramai kerabat diraja mengikut ketawa. Saya bersalaman dan berkata dengan nada yang tenang. Ya, tuanku, inilah makanan yang telah memberi makan kepada rakyat Malaysia selama ribuan tahun. Hari ini, beta mohon tuanku merasai dengan hati yang kosong. Saya mencedok sambal belacan gigitan pertama dan menghulurkannya kepada Sheikh Khalid dengan tangan saya sendiri. Baginda memandang wajah saya seketika, kemudian menerima sudu dari tangan saya. Gigitan pertama masuk ke dalam mulut. 1, 2, 3, 10 saat berlalu. Sheikh Khalid meletakkan sudu. Mata baginda merah. Kemudian, Baginda melakukan perkara yang belum pernah dilihat oleh sesiapa di istana. Baginda bangun berdiri, bersalaman dengan saya cara Melayu, dan melutut di hadapan dulang sambal belacan di hadapan Baginda. Seluruh bilik senyap sepi. Kemudian, Baginda bertitah dengan nada yang menggeletar. Aris, beta mohon maaf. Beta pernah mentertawakan masakan Melayu, tetapi sekarang beta mesti bersalam dan meminta maaf di hadapan semua orang. Ini adalah makanan yang paling hebat yang pernah beta rasa. Air mata mengalir di wajah Baginda. Sheikh Mohammed bangun, bertitah dengan nada yang bergema. Mulai hari ini, dulang kecukupan akan menjadi menu utama dalam setiap jamuan kerabat diraja. Dan Ariz Al-Maktoum, kamu akan menjadi chef utama selamanya. Semua kerabat diraja bangun dan bertepuk tangan, air mata mengalir serentak. Saya melutut di situ, menangis tersesak-sesak. Sheikh Khalid datang kepada saya, memeluk saya erat dan berbisik di telinga saya, "Kamu telah membuat seorang Arab seperti beta tahu perkataan cukup. Terima kasih, nak." Malam itu, berita tersebar ke seluruh dunia Arab. Kerabat diraja Dubai menghidangkan sambal belacan dalam jamuan bertaraf antarabangsa dan semua kerabat diraja senyap dalam masa 10 saat. Saya berdiri di bumbung istana, memandang padang pasir yang dulunya sombong, dan mengangkat tangan bersalaman ke arah timur. Terima kasih Malaysia. Terima kasih Puan Aminah, Pak Haji Yusof, Pak Abu. Terima kasih sebakul sambal belacan yang mengubah seluruh kerabat diraja. Saya sudah tahu apa itu keajaiban sebenar. Ia bukan membuat orang kaya bersetuju makan makanan orang miskin. Tetapi ia adalah membuat orang kaya faham bahawa kebahagiaan sebenar bukan terletak pada harga makanan, tetapi pada senyuman orang yang makan dan kenyang hati. Dan itulah penghujung perjalanan 7 hari yang membuat seorang Arab menjadi orang Melayu di hati selamanya. Setahun kemudian, saya berdiri di dapur baru yang baru selesai dibina di Istana Dubai. Dapur yang dulunya penuh dengan peralatan emas dan marmar yang diimport dari Itali. Sekarang, ada satu sudut yang jelas-jelas sudut Melayu. Kuali besi hitam lama Puan Aminah tergantung dengan gah. Lesung marmar yang dulunya mahal dipindahkan, digantikan dengan lesung batu kayu lama Pak Haji Yusof yang saya terbangkan sendiri. Bakul sambal belacan yang Puan hantar setiap bulan tersusun 10 bakul. Pagi ini, saya menerima surat dari Sheikh Mohammed. Baginda menulis dengan tangan sendiri. Ariz, beta mahu kamu mengatur jamuan terbesar dalam sejarah kerabat diraja. Menyambut tetamu dari 100 negara, dan beta mahu keseluruhan hidangan Melayu. Kerana beta telah belajar bahawa kehebatan sebenar tidak diukur dengan harga, tetapi diukur dengan senyuman orang yang dapat makan. Saya selesai membaca dan bersalaman dengan surat itu. Petang itu, saya menghubungi Puan Aminah.
Puan, kerabat Diraja Dubai minta dulang Melayu untuk jamuan 100 negara. Tolong saya, Puan. Puan Aminah ketawa kuat sehingga telefon bergegar. Makcik ada ramai kawan, nak berapa banyak pun boleh. 3 hari kemudian, 2 pesawat sewa khas mendarat di Dubai. Di dalamnya, penuh dengan 70 chef wanita Melayu. Puan Aminah, Pak Haji Yusof, Pak Abu, dan ramai penduduk kampung dari Kuala Kangsar. Mereka datang dengan pakaian biasa, 1 beg pakaian, tetapi senyuman lebar sehingga padang pasir Dubai bersinar. Jamuan bermula di Istana Besar. Meja sepanjang 1 kilometer, 100 tetamu negara, termasuk raja dari Eropah, jutawan dari Amerika, dan putera dari Arab Saudi. Semua orang masuk dengan sut mahal dan perhiasan berlian, tetapi apabila melihat dulang kayu mengkuang yang tersusun, mereka mengerutkan dahi. Saya berdiri di atas pentas dengan pakaian chef putih yang ringkas. Saya bersalaman dengan semua orang cara Melayu. Hari ini, beta mohon disajikan dulang kecukupan. Dulang yang telah memberi makan kepada rakyat Malaysia selama ribuan tahun, dan hari ini, beta mohon ia memberi makan kepada hati semua tuan-tuan dan puan-puan. Saya memberi isyarat. 70 chef wanita Melayu berjalan keluar membawa dulang sambal, belacan, ikan kembung, nasi lemak, rendang, laksa, asam pedas. Bau masakan Melayu merebak ke seluruh istana. 1 minit berlalu, tiada siapa yang berkata apa-apa. Hanya bunyi sudu berlaga dengan pinggan. 10 minit berlalu, Raja dari England bangun berdiri, bersalaman dengan semua chef wanita Melayu, dan bertitah dengan nada yang menggeletar. This is the most beautiful meal I have ever had. Jutawan dari Amerika datang kepada saya, air mata mengalir di wajahnya. Saya pernah membayar jutaan dolar untuk 1 hidangan, tetapi tiada hidangan yang membuat saya kenyang hati seperti ini. Sheikh Mohammed naik ke pentas, bertitah dengan nada yang bergema. Hari ini, kita bukan hanya kerabat Diraja Dubai. Kita adalah sebahagian daripada keluarga Malaysia. Dan dulang ini akan dicatatkan dalam sejarah kita sebagai hari di mana kita belajar bahawa kehebatan sebenar adalah membuat 1,000 orang tersenyum dengan sebakul sambal. Semua orang bangun bertepuk tangan, air mata mengalir serentak. Puan Aminah datang kepada saya, memeluk saya erat. Anakku, kamu berjaya. Saya menangis dalam pelukan Puan. Malam itu, saya berdiri di bumbung istana, memandang padang pasir yang dulunya dingin, tetapi malam ini, ia hangat dengan senyuman 1,000 orang. Saya mengangkat tangan bersalaman ke arah timur dan berkata perlahan, Malaysia, terima kasih kerana mengajar seorang Arab seperti beta tahu bahawa kebahagiaan sebenar bukan terletak pada memiliki banyak, tetapi pada berkongsi secukupnya. Dan pada saat itu, saya faham apa itu keajaiban sebenar. Ia bukan membuat kerabat diraja makan sambal belacan, tetapi ia adalah membuat kerabat diraja faham mengapa orang Melayu boleh tersenyum walaupun memiliki sedikit. Itulah pelajaran yang paling mendalam yang Malaysia berikan kepada saya. Pelajaran yang bernama kecukupan. 2 tahun berlalu dengan pantas. Saya berdiri di hadapan papan tanda kayu bertulis tangan yang baru dipasang di Dubai. Papan tanda itu bertulis dalam huruf Arab dan Melayu, Restoran, Sambal Belacan Makcik Aminah, Cawangan 1. Hari ini adalah hari pembukaan pertama. Saya memakai baju chef putih biasa. Tiada anugerah kehormat dilekatkan di dada. Di sisi saya ialah Puan Aminah yang tersenyum sehingga matanya sepet, dan Pak Haji Yusof yang sedang menyalakan dapur kayu replika yang saya bina di tengah-tengah restoran. Orang Dubai beratur panjang sejak pagi. Ada Arab, Eropah, India, dan orang Malaysia yang bekerja di Dubai. Semua datang dengan rasa ingin tahu. Betul ke kerabat diraja makan sambal belacan sampai menangis? Saya tersenyum dan bersalaman dengan semua orang. Betul, tuan-tuan dan puan-puan. Dan hari ini, semua orang akan merasainya sendiri. Restoran kami tiada meja marmar, tiada pendingin hawa sejuk sehingga menggigil. Hanya ada meja kayu mengkuang panjang tersusun. Ada kipas siling lama yang saya tempah dari pasar Chowkit, dan ada bau sambal belacan merebak ke seluruh restoran. Menu hanya ada 5 jenis. Jumlah harga tidak lebih dari 50 dirham. Sambal belacan plus ulam plus telur masin plus ikan kembung goreng. Nasi lemak sambal ikan bilis. Asam pedas ikan. Puding raja. Air. Herba campur. Hari pertama, kami habis menjual dalam masa 3 jam.
Seorang Arab datang kepada saya, air mata mengalir. Saya lahir dan dibesarkan di Dubai, tetapi hari ini baru saya tahu apa itu makanan yang membuat saya teringat kampung halaman. Saya memeluknya. Petang itu, Sheikh Khalid datang ke restoran tanpa memberitahu sesiapa. Baginda memakai pakaian tobe biasa, menutup wajah dengan kain-kain pelikat yang saya hadiahkan. Baginda duduk di meja kayu, mengkuang yang sama dengan orang lain. Baginda memesan 1 set sambal belacan dan makan perlahan-lahan dengan gembira. Saya berjalan bersalaman dengan Baginda. Baginda mengangkat tangan mengesat air mata dan bertitah perlahan. Ariz, 2 tahun lalu beta sangka kamu gila, tapi sekarang beta faham, kamu telah membuat Dubai ada hati. Saya melutut di situ. Malam itu, saya menghubungi Puan Aminah yang sudah kembali ke Kuala Kangsar. Puan, restoran buka hari pertama habis dijual. Puan ketawa sehingga badannya terhuyung-hayang. Bagus, nak. Tapi esok jangan lupa buat majlis sedekah makanan sebelum buka kedai, ya? Setiap dirham yang dapat, guna untuk bantu anak yatim di Malaysia. Saya menjawab dengan nada yang bergetar. Ya, Puan. Saya tidak pernah lupa. 3 bulan kemudian, restoran sambal belacan Makcik Aminah sudah ada 10 cawangan di seluruh Timur Tengah. Setiap cawangan menggunakan kuali hitam lama. Setiap cawangan ada gambar Puan Aminah, Pak Haji Yusof, dan Pak Abu dilekatkan di hadapan kedai. Dan setiap cawangan mendermakan 30% daripada keuntungan kepada anak yatim di Malaysia. Saya berhenti menjadi chef utama kerabat diraja. Tetapi saya lebih bahagia daripada ketika saya terkenal 100 kali ganda. Setiap petang selepas kedai tutup, saya akan duduk makan sambal belacan seorang diri dan mengangkat tangan bersalaman ke arah timur. Malaysia, terima kasih kerana membuat seorang Arab tahu perkataan cukup dan tahu perkataan memberi. Saya sudah tahu apa itu kehidupan sebenar. Ia bukan tentang memiliki meja emas, tetapi tentang memiliki meja kayu mengkuang yang semua orang boleh duduk makan bersama. Ia bukan tentang membuat orang kaya terkesan, tetapi tentang membuat orang miskin tersenyum. Dan ia bukan tentang menjadi nombor 1 di dunia, tetapi tentang menjadi nombor 1 di hati orang yang pernah lapar. Itulah yang Malaysia ajarkan kepada saya, dan saya akan menggunakan sisa hidup saya untuk menyampaikan pelajaran ini kepada seluruh dunia. 1 gigitan demi 1 gigitan, 1 hidangan demi 1 hidangan, 1 senyuman demi 1 senyuman. 5 tahun kemudian, saya berdiri di hadapan Kelly A sekali lagi. Tetapi kali ini, bukan sebagai pelancong yang sombong. Bukan sebagai chef di Raja Dubai, tetapi sebagai Ariz, orang Malaysia di hati. Saya memakai pakaian kapas putih yang ringkas. Tiada anugerah dilekatkan di dada. Di sisi saya hanya ada 1 beg pakaian dan bakul sambal belacan terakhir yang ditumbuk oleh Puan Aminah sebelum meninggal dunia 3 bulan lalu. Puan sudah tiada. Pak Haji Yusof sudah tiada. Pak Abu juga sudah tiada. Tetapi ajaran ketiga-tiga mereka masih bergema dalam hati saya setiap hari. Pesawat mendarat. Saya berjalan keluar dari balai ketibaan dengan perasaan yang biasa. Udara lembap dan panas menerpa wajah saya seperti pelukan lama. Bau nasi lemak dari gerai tepi jalan menusuk hidung. Saya mengangkat tangan bersalaman dengan KLI perlahan-lahan. Saya sudah balik rumah. Van lama Pak Abu sudah menunggu. Tetapi pemandunya seorang pemuda berusia awal 20-an. Dia memperkenalkan diri. Nama saya Taufik Encik. Saya cucu Pak Abu. Pak Cik amanahkan kereta ni untuk saya teruskan bawa. Saya tersenyum sehingga air mata mengalir. Taufik membawa saya ke Masjid Kuala Kangsar. Masjid yang pernah menjadi rumah saya 7 hari, 5 tahun lalu. Saya berjalan masuk ke masjid ketika matahari terbenam. Jemaah baru sedang solat. Penduduk kampung masih tersenyum seperti biasa. Saya berjalan terus ke bangsal masjid. Di situ terdapat papan tanda kayu baru. Sekolah masakan percuma dapur kampung Puan Aminah diasaskan oleh Ariz Al-Maktoum untuk anak yatim dan golongan memerlukan di seluruh Malaysia. Di bawah papan tanda itu, ada gambar Puan Aminah, Pak Haji Yusof, Pak Abu tersenyum lebar, dan gambar saya pada usia 35 tahun berdiri memeluk bahu mereka bertiga. Saya melutut di situ. Bersalaman dengan papan tanda itu 3 kali, 200 anak yatim berlari keluar menyambut.
Semua orang memakai baju dengan logo restoran sambal belacan Makcik Aminah. Seorang kanak-kanak berlari memeluk kaki saya. Abang Aris dah balik? Saya memeluk setiap kanak-kanak dan berkata dengan nada yang bergetar. Abang tak balik seorang. Abang bawa Puan Aminah, Pak Haji Yusof, Pak Abu balik juga, dalam hati abang. Malam itu, kami mengadakan jamuan besar di bawah bangsal masjid, 200 pinggan. Saya menumbuk sambal, belakan terakhir Puan dengan tangan saya sendiri. Semua kanak-kanak makan sehingga licin, kemudian serentak mengangkat tangan bersalaman dengan saya. Saya menangis teresa-esak. Sebelum tidur, saya berjalan ke tepi Sungai Perak, memandang air yang mengalir perlahan seperti hari pertama saya tiba. Saya mengangkat bakul kosong itu, menciumnya, dan berkata perlahan kepada angin, "Puan, Pak Haji, saya dah berjaya. Sambal belacan sebakul, Puan sekarang dah beri makan kepada anak yatim di seluruh dunia." Restoran sambal belacan Makcik Aminah ada 200 cawangan di 5 benua. Setiap cawangan mendermakan keuntungan kepada anak yatim. Dan setiap cawangan masih menggunakan kuali hitam lama Puan yang sama. Angin bertiup perlahan, seperti tangan Puan Aminah sedang membelai kepala saya. Saya mengangkat tangan bersalaman dengan sungai, bersalaman dengan langit, bersalaman dengan tanah Malaysia, dan mengucapkan ayat terakhir yang saya mahu katakan selama 5 tahun ini. Malaysia, terima kasih kerana membuat seorang Arab menjadi manusia yang sempurna. Terima kasih kerana mengajar bahawa kehebatan sebenar tidak diukur dengan mata wang, tetapi diukur dengan senyuman anak yatim yang dapat makan kenyang. Dan diukur dengan air mata orang kaya yang telah mengenal perkataan cukup. Saya berpaling ke belakang, berjalan kembali ke sekolah memasak. Esok pagi, saya akan bangun membuat sambal belacan untuk 200 kanak-kanak seperti yang Puan Aminah pernah lakukan. Dan saya akan melakukannya sehingga hari terakhir hidup saya. Kerana saya sudah tahu bahawa keajaiban sebenar Malaysia bukanlah membuat orang kaya menangis, tetapi membuat orang miskin tersenyum setiap hari selamanya. Nama saya Aris Al-Maktoum. Pernah menjadi chef di Raja Dubai, pernah sombong, pernah menghina Malaysia. Tetapi sekarang, saya hanyalah seorang anak yatim yang menerima kasih sayang dari bumi Malaysia dan akan menggunakan sisa hidup. Saya membalas kasih sayang itu dengan sebakul sambal belacan dan 1000 senyuman. Assalamualaikum. Saya sudah balik rumah.